Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Anwar, nombor metrik A216775. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan bagi konsep pemikiran secara analitikal. Baiklah, dalam mendepani cabaran dunia pada hari ini, pemikiran analitikal merupakan salah satu kemahiran kognitif yang paling penting untuk kita kuasai. Secara asasnya, pemikiran analitikal ditarifkan sebagai keupayaan seseorang untuk memecahkan sesuatu masalah atau keadaan yang rumit kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil untuk mudah diurus. Proses ini membolehkan kita untuk mengkaji data dan maklumat secara logik dan teratur. Kefahaman yang terhasil daripada proses ini membolehkan kita membuat keputusan yang lebih tepat berpandukan bukti dan fakta yang jelas, bukannya berdasarkan emosi atau tekaan semata-mata. Kepentingan pemikiran analitikal dapat dilihat melalui penggunaan yang meluas orientasi pelbagai bidang pekerjaan dan kehidupan. Sebagai contoh, dalam sektor perniagaan, pemimpin syarikat menggunakan kemahiran ini untuk menilai keadaan pasaran dan menguruskan risiko kewangan bagi syarikat mereka sendiri. Manakala dalam bidang sains pula, pemikiran secara analitikal ini telah menjadi alat utama bagi penyelidik untuk meneliti maklumat bagi mendapatkan hasil penemuan yang boleh dipercayai. Sementara itu, dalam sistem pendidikan kita pada hari ini, pendidikan amat menekankan penerapan pemikiran secara analitikal bagi melahirkan pelajar yang mampu menilai maklumat dan menyelesaikan masalah secara berdikari tanpa bergantung kepada sesuatu entiti ataupun individu. Di samping bidang profesional, kemahiran berfikir secara analitikal ini juga sangat berguna untuk kita aplikasikan dalam penyelesaian masalah harian. Ianya membantu individu membuat keputusan yang lebih bijak dalam pelbagai urusan biasa seperti merancang belanjawan keluarga atau mengatasi cabaran peribadi dengan lebih tenang tanpa mengikut emosi. Sebagai kesimpulan, pemikiran analitikal merupakan keperluan yang penting bagi membolehkan setiap individu bertindak dan menjalani kehidupan dengan lebih rasional, bijak serta sistematik. Okey, baiklah, yang seterusnya ialah konsep pemikiran secara analitikal. Konsep asas pemikiran analitikal didasari oleh beberapa prinsip utama. Secara asasnya, pendekatan ini bergantung pada pengaplikasian logik dan pemerhatian yang teliti terhadap persekitaran. Apabila berhadapan dengan sesuatu permasalahan, individu tidak akan membuat penilaian secara sembrono. Sebaliknya, pendekatan pencerakinan diaplikasikan, iaitu dengan memecahkan masalah tersebut kepada komponen-komponen kecil yang lebih mudah untuk diurus. Langkah ini signifikan bagi mengenal pasti punca suatu permasalahan secara terperinci dan bukan hanya melihat kesan luaran semata-mata. Seterusnya, penilaian yang objektif akan dilaksanakan. Prinsip ini bermaksud setiap maklumat perlu dinilai secara rasional tanpa dipengaruhi emosi, prejudis atau kecenderungan peribadi. Sikap neutral ini merupakan asas yang penting bagi mengelakkan lalat semasa membuat keputusan. Bagi memahami konsep ini dengan lebih jelas, pemikiran analitikal adalah salah satu konsep yang berbeza daripada pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif lazimnya dikaitkan dengan penjanaan idea yang bersifat terbuka, bebas dan intuitif bagi menghasilkan penyelesaian yang baharu. Sebaliknya, pemikiran analitikal bersifat lebih berstruktur, memusat dan berfokus kepada pencarian satu ketetapan yang paling tepat berdasarkan maklumat yang sedia ada. Walau bagaimanapun, kedua-dua corak pemikiran ini saling melengkapi dalam mendepani masalah yang kompleks. Sebagai contoh, pemikiran kreatif digunakan bagi menjana pelbagai idea penting pada peringkat awal, manakala pemikiran analitikal berfungsi untuk menyaring dan menilai kebolehslaksanaan setiap idea tersebut sebelum kita praktikkan. Di samping itu juga, objektif utama pemikiran analitikal adalah merangkumi proses pengumpulan dan analisis data secara sistematik sebelum sebarang tindakan diambil. Melalui pemerhatian yang berstruktur, individu mampu mengenal pasti corak,
punca atau rantaian maklumat yang tersembunyi. Keupayaan menganalisis corak ini penting bagi membantu memudahkan penyediaan pelan tindakan yang strategik dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Analisis yang mendalam ini juga bertujuan untuk memastikan permasalahan yang sama tidak berulang semula kerana punca utama permasalahan telah dibendung dengan berkesan. Proses rantaian ini akhirnya akan menjurus pada satu matlamat yang utama, iaitu penentuan suatu keputusan yang disokong kukuh oleh fakta dan bukti empirikal. Proses penentuan keputusan yang berlandaskan kaedah analitikal ini bukan sahaja lebih tepat, malah berupaya untuk meminimumkan risiko kegagalan. Sebagai kesimpulan, pemikiran analitikal merupakan salah satu disiplin yang kognitif yang melatih individu untuk sentiasa menyelidik maklumat serta secara kritis dan bertindak dengan rasional dalam setiap situasi. Nama saya Muhammad Amar Lutfi bin Madrusyah, nombor metrik A216587. Okey, baik. Jadi saya akan membentangkan ciri-ciri pemikiran analitikal. Yang pertama adalah pemerhatian yang tajam, iaitu dia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memberi perhatian secara mendalam terhadap sesuatu maklumat ataupun sesuatu situasi. Dan dia bukan sekadar melihat secara permukaan, tetapi dia benar-benar dalam meneliti setiap butiran yang ada. Dan individu yang memiliki ciri ini, dia biasanya mampu untuk membezakan antara maklumat yang penting dan juga yang tidak penting. Serta dia dapat mengenal pastilah corak ataupun hubungan ataupun ketidaksesuaian yang mungkin tidak disedari oleh orang lain. Dan mereka ni juga dia cenderung untuk menangkap makna yang tersirat, seperti mesej yang tidak dinyatakan secara langsung ataupun petunjuk halus dalam sesuatu keadaan. Okay. Yang kedua adalah keupayaan mengurai maklumat. Yang mana keupayaan ni dia kebolehan seseorang untuk memecahkan sesuatu masalah ataupun maklumat yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan mudah untuk difahami lah. Dan daripada melihat situasi ini, dia melihat sesuatu isu tu secara keseluruhan yang mungkin kelihatan rumit ataupun mengelirukan. Individu yang mempunyai ciri ini, dia akan mencuba mengenal pasti setiap komponen yang membentuk masalah tersebut. Kemudian dia dapat menganalisislah satu persatu secara terperinci. Okay. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah secara sistematik. Okay. Jadi penyelesaian masalah secara sistematik ni dia merujuk kepada keupayaan seseorang tu untuk menangani sesuatu isu dengan menggunakan langkah-langkah yang teratur ataupun menggunakan secara logik dan juga berasaskan pendekatan saintifik. Dan individu yang memiliki ciri-ciri ini, dia tidak bertindaklah secara terburu-buru ataupun bergantung kepada andaian semata-mata. Sebaliknya mereka ni dia akan mengenal pasti masalah tersebut dahulu. Mereka kumpul maklumat yang relevan dan menganalisis pilihan yang ada. Seterusnya mereka membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh. Dan pendekatan ini juga dia melibatkan proses menguji dan menilai semula penyelesaian yang diambil bagi memastikan keberkesanan sesuatu perkara tersebut. Okay. Yang keempat adalah pengecaman corak dan hubungan. Iaitu pengecaman corak dan hubungan ni dia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengenal pasti pola, trend ataupun kaitan yang wujud dalam sesuatu maklumat, sama ada dia secara jelas ataupun secara tersembunyi. Jadi individu yang mempunyai kemahiran ni, mereka mampu untuk melihat persamaan dan juga perbezaan antara data serta memahami bagaimana sesuatu elemen saling berkait dalam membentuk keseluruhan situasi. Okey, baik. Yang keempat pula adalah keputusan berdasarkan bukti. Yang mana keputusan berdasarkan bukti ni dia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk membuat kesimpulan ataupun pilihan yang tepat dengan bergantung kepada fakta, data yang ada dan juga analisis yang sahih. Bukan dia berdasarkan andaian semata-mata ataupun emosi. Jadi individu yang mengamalkan pendekatan ni, dia akan menilai dahululah maklumat secara kritikal terlebih dahulu. Mereka memastikan sumber yang digunakan tu boleh dipercayai dan dapat
mempertimbangkan pelbagai alternatif yang ada sebelum membuat keputusan. Okay. Itu keputusan berdasarkan bukti. Yang keenam pula adalah pemikiran kritis. Ciri-ciri pemikiran kritis yang keenam, iaitu dia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menilai sesuatu maklumat tu secara objektif dan juga rasional secara rasional yang berdasarkan bukti tanpa dipengaruhi oleh emosi. Kemudian individu yang mempunyai pemikiran kritis ni dia akan cenderung untuk mempersoalkan kesahihan sesuatu maklumat tu. Mereka menilai sumbernya serta mempertimbangkan pelbagai sudut pandang sebelum membuat sebarang kesimpulan. Okay. Jadi proses ni dia melibatkan kemahiran menganalisis sesuatu bagi nak memastikan keputusan yang dibuat tu adalah lebih tepat dan juga berasas. Okay. Kemudian adalah keupayaan membuat inference dan amalan. Yang mana keupayaan membuat inference dan ramalan ni dia merujuk kepada kebolehan seseorang tu untuk membuat kesimpulan logik serta menjangka kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan maklumat, bukti ataupun data yang sedia ada. Dan yang terakhir adalah sikap ingin tahu dan suka menyiasat. Yang mana sikap ingin tahu dan suka menyiasat ni dia merujuk kepada kecenderungan seseorang itu untuk sentiasa bertanya mengapa dan bagaimana terhadap sesuatu perkara bagi nak mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi individu yang memiliki sikap ni dia tak mudah untuk berpuas hati dengan jawapan yang dangkal, yang tak betul kan. Sebaliknya mereka ni dia akan berusaha untuk meneroka, mencari penjelasan yang lebih mendalam dan juga penjelasan yang betul dan memahami sesuatu isu tu daripada pelbagai sudut. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim bin Syamsul Baharin. Nombor matrik A216729. Hari ini saya nak kongsi tentang satu topik yang sangat penting dalam kehidupan dan kerjaya kita, iaitu proses pemikiran analitikal. Senang kata, bagaimana kita gunakan logik dan data untuk selesaikan masalah secara berkesan. Kita akan tengok 6 langkah utama dan saya juga akan kaitkan dengan rujukan dari Jurnal Psikologi Malaysia tentang kepentingan berfikir secara kritis untuk mencapai prestasi yang baik. Jadi mari kita lihat langkah yang pertama. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah, iaitu memahami isu sebenar secara mendalam. Pemikir analitikal perlu mencari punca akar ataupun root cause dan mengasingkannya daripada simptom luaran agar tindakan tidak tersasar. Jadi yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Bunyinya macam mudah, tapi sebenarnya di sinilah ramai orang tersilap sebab mereka keliru antara simptom dengan punca sebenar masalah. Contohnya kalau syarikat mengalami penurunan jualan, itu baru simptom atau kesan di luaran sahaja. Punca sebenarnya mungkin disebabkan oleh produk pesaing yang lagi murah atau masalah pengurusan dalaman. Menurut kajian jurnal yang telah dirujuk, cara kita mengawal minda untuk tengok masalah dengan mendalam sebelum bertindak adalah kunci utama untuk selesaikan masalah tersebut dengan betul. Jadi yang kedua pula ialah mengumpul dan menyusun maklumat, iaitu mendapatkan data kuantitatif, angka ataupun statistik, serta kualitatif, iaitu maklum balas. Maklumat mentah ini kemudiannya disusun menggunakan carta ataupun graf supaya struktur masalah mudah difahami. Jadi kita pergi yang kedua, iaitu mengumpul dan menyusun maklumat. Kita tak boleh teka-teka dalam menyelesaikan masalah. Kita perlukan bukti seperti laporan keuangan, data jualan ataupun maklum balas pelanggan. Dalam Jurnal Psikologi Malaysia ada sebut orang yang kumpul data secara tersusun ini sebenarnya mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi. Data ini kemudiannya disusun dalam bentuk yang senang difahami. Seterusnya langkah ketiga iaitu menganalisis maklumat. Jadi penerangannya adalah membedah data yang telah dikumpul untuk mencari hubung kait sebab dan akibat. Proses ini penting untuk menukarkan data mentah menjadi input strategik.
iaitu actionable insights berasaskan bukti. Kita masuk langkah ketiga, iaitu menganalisis maklumat. Jadi di fasa ini kita bedah data yang kita ada tadi untuk cari hubung kait, sebab dan akibat. Contohnya melalui data, kita nampak rupa-rupanya jualan jatuh sebab pelanggan sekarang lebih suka beli barang online, manakala kita masih guna kedai fizikal. Analisis ini penting supaya tindakan kita nanti betul-betul tepat pada sasaran. Yang keempat pula ialah menjana dan menilai pilihan penyelesaian, di mana kita perlu merangka beberapa alternatif penyelesaian yang kreatif dan realistik. Setiap pilihan dinilai secara kritikal dengan menimbang aspek kebaikan, keburukan, kos serta implikasi risiko. Jadi langkah keempat ialah menjana dan menilai pilihan penyelesaian. Bila dah tahu punca masalah, jangan terus pilih salah satu jalan sahaja. Kita kena senaraikan beberapa alternatif yang lain. Dan daripada setiap pilihan itu, kita timbang baik dan buruknya serta risiko yang bakal dihadapi. Berdasarkan kajian Jurnal Psikologi Malaysia, orang yang berfikiran kritis biasanya akan hasilkan idea penyelesaian yang lebih matang dan berasas. Jadi kita tak buat keputusan mengikut emosi atau gerak hati semata-mata. Seterusnya yang kelima adalah keputusan dan pelaksanaan, iaitu memilih strategi yang paling optimum berdasarkan keutamaan organisasi. Keputusan ini diterjemahkan ke dalam plan tindakan yang mempunyai garis masa, iaitu timeline, dan pembahagian tugas yang jelas. Jadi langkah kelima ialah membuat keputusan dan melaksanakannya. Pilihlah strategi yang paling kurang risiko tapi paling tinggi pulangan atau impaknya. Selepas keputusan dibuat, kita buat plan tindakan yang jelas dengan garis masa ataupun timeline yang betul. Jadi semua orang dalam pasukan kenalah tahu tugas masing-masing supaya apa yang dirancang atas kertas dapat berjalan lancar di dunia realiti. Yang terakhir iaitu keenam adalah menilai dan menambah baik, iaitu kita perlulah mengukur keberkesanan strategi selepas ia dilaksanakan dengan menyemak KPI semasa. Proses ini membentuk kitaran penambahbaikan berterusan bagi memastikan prestasi kekal lestari. Jadi langkah terakhir yang ramai orang terlepas pandang ialah menilai keputusan dan membuat penambahbaikan. Proses ini sebenarnya satu pusingan atau kitaran. Selepas kita jalankan penyelesaian tersebut, kita kenalah semak semula selepas sebulan atau 2 bulan. Adakah masalah itu selesai? Adakah jualan kita dah naik? Jadi kalau masalah masih ada, bermakna ada perkara yang kita terlepas pandang dan kita kena buat analisis semula. Seperti yang ditekankan dalam Jurnal Psikologi Malaysia, proses menilai dan memperbaiki tindakan secara berterusan inilah yang membezakan antara organisasi yang cemerlang dengan yang biasa-biasa. Saya akan menerangkan tentang aplikasi pemikiran analitikal dalam pendidikan dan penyelidikan. Pemikiran analitikal merupakan kebolehan seseorang untuk memahami, menilai dan menghuraikan sesuatu maklumat secara teratur dan mendalam. Kemahiran ini sangat penting dalam kehidupan seharian, khususnya dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, kerana ia membantu seseorang membuat keputusan yang lebih tepat serta menyelesaikan masalah secara sistematik. Dalam bidang pendidikan, pemikiran analitikal membantu pelajar memahami suatu topik dengan lebih jelas dan teratur. Melalui kemahiran ini, pelajar dapat mengenal pasti isi-isi penting dalam pembelajaran, menghubungkaitkan maklumat yang dipelajari serta membuat rumusan berdasarkan fakta yang diperoleh. Selain itu, pemikiran analitikal juga membantu pelajar berfikir secara logik ketika menjawab soalan atau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru atau pensyarah.
Sebagai contoh, apabila pelajar mempelajari suatu topik dalam kelas, mereka bukan sahaja menghafal fakta tetapi turut memahami sebab dan akibat sesuatu perkara berlaku. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih berkesan kerana pelajar mampu memahami konsep secara mendalam dan bukan sekadar mengingat isi pelajaran untuk peperiksaan sahaja. Selain itu, pemikiran analitikal juga membantu pelajar meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Pelajar akan belajar untuk meneliti sesuatu situasi, mencari punca masalah, membandingkan maklumat dan memilih penyelesaian lebih sesuai. Kemahiran ini amat penting kerana ia dapat melatih pelajar menjadi lebih kreatif, matang dan yakin dalam membuat keputusan. Contohnya, dalam subjek matematik, pelajar perlu memahami kehendak soalan terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Mereka perlu mengenal pasti formula yang sesuai, menentukan langkah pengiraan dan menyusun jalan kerja secara sistematik sehingga memperoleh jawapan yang tepat. Jika pelajar tidak menggunakan pemikiran analitikal, mereka mungkin akan keliru dan melakukan kesilapan ketika menjawab soalan. Seterusnya, dalam subjek sains, pemikiran analitikal digunakan ketika menjalankan eksperimen. Pelajar perlu membuat pemerhatian, mengumpul data, membandingkan keputusan dan seterusnya membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Sebagai contoh, dalam eksperimen pertumbuhan-tumbuhan, pelajar dapat melihat bahawa tumbuhan yang tidak menerima cahaya matahari yang secukupnya akan mengalami pertumbuhan yang terbantut. Daripada pemerhatian tersebut, pelajar boleh membuat kesimpulan bahawa cahaya matahari sangat penting untuk proses pertumbuhan tumbuhan. Melalui aktiviti seperti ini, pelajar bukan sahaja memahami teori pembelajaran tetapi mereka juga dapat mengaitkan ilmu tersebut dengan situasi sebenar dalam kehidupan harian. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih menarik, aktif dan mudah difahami. Selain pendidikan, pemikiran analitikal juga sangat penting dalam bidang penyelidikan. Dalam konteks penyelidikan, seseorang penyelidik perlu mengkaji sesuatu isu secara teliti dan sistematik supaya hasil kajian yang diperoleh adalah tepat dan boleh dipercayai. Pemikiran analitikal membantu penyelidik mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber, menganalisis data dengan lebih terperinci, mengenal pasti pola atau hubungan dalam kajian dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang kukuh. Tanpa pemikiran analitikal, sesuatu kajian mungkin akan mempunyai kesilapan atau keputusan yang diberikan kurang tepat. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik ingin mengkaji kesan penggunaan telefon pintar terhadap prestasi akademik pelajar, mereka perlu mengumpul data melalui soal selidik, temu bual atau pemerhatian. Selepas itu, data tersebut perlu dianalisis untuk melihat sama ada penggunaan telefon pintar memberi kesan positif atau negatif terhadap pencapaian pelajar. Melalui proses analisis tersebut, penyelidikan dapat menghasilkan dapatan kajian yang lebih tepat dan bermanfaat kepada masyarakat. Di samping itu, pemikiran analitikal juga membantu penyelidik membuat keputusan secara objektif dan tidak dipengaruhi emosi atau andaian semata-mata. Semua keputusan yang dibuat berdasarkan fakta, bukti dan hasil pemerhatian yang diperoleh sepanjang kajian dijalankan. Kesimpulannya, pemikiran analitikal ini memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang pendidikan dan penyelidikan. Dalam pendidikan, kemahiran ini membantu pelajar memahami pelajaran dengan lebih mendalam, menyelesaikan masalah secara sistematik dan meningkatkan prestasi akademik. Manakala, dalam penyelidikan, pemikiran analitikal membantu penyelidik menganalisis data dengan teliti serta menghasilkan kajian yang tepat dan boleh dipercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan Saleh bin Cik Warat, nombor matrik A216533.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kelebihan dan cabaran pemikiran analitikal. Dalam bahagian ini, kita akan melihat bagaimana kemahiran berfikir secara analitikal bukan sahaja memberi impak positif kepada individu, tetapi juga memberi cabaran realiti yang perlu dihadapi dalam pelaksanaannya. Kelebihan pertama ialah keupayaan untuk mengurangkan risiko secara signifikan. Melalui pemikiran analitikal, setiap langkah dan maklumat akan dinilai secara mendalam sebelum sesuatu keputusan dimuktamadkan. Ini membolehkan kita mengesan sebarang jurang maklumat, relat data atau kelemahan logik dengan lebih awal. Dengan adanya sistem semakan kendiri ini, kita dapat meminimumkan kesilapan yang berpotensi mendatangkan kerugian besar kepada organisasi. Yang kedua, pemikiran analitikal berfungsi sebagai pemangkin kepada inovasi. Inovasi yang berjaya bukanlah datang daripada imajinasi semata-mata, tetapi hasil daripada analisis terhadap kelemahan proses sedia ada. Apabila kita melihat data dari pelbagai sudut pandang, kita akan mula menemui ruang untuk penambahbaikan. Ini membolehkan kita mencetuskan idea-idea baharu yang bukan sahaja kreatif, malah lebih praktikal untuk dilaksanakan. Kelebihan ketiga ialah keupayaan untuk membuat ramalan proaktif. Individu yang mempunyai pemikiran analitikal tidak hanya menunggu masalah berlaku, sebaliknya mereka menggunakan trend dan corak data semasa untuk menjangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Keupayaan meramal ini memberi ruang untuk kita menyusun strategi lebih awal, sekaligus memastikan kita sentiasa selangkah di hadapan dalam persekitaran yang kompetitif. Beralih kepada bahagian cabaran, perkara pertama yang perlu kita fahami ialah pelaburan sumber yang tinggi. Proses analitikal yang berkualiti tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Ia menuntut pengorbanan masa yang lama, tenaga kognitif yang besar serta usaha yang konsisten untuk menapis maklumat yang kompleks. Bagi sesetengah organisasi, keperluan sumber ini ada kalanya menjadi bebanan sekiranya tidak diuruskan dengan cekap. Cabaran kedua yang sering berlaku ialah fenomena lumpuh analisis atau analysis paralysis. Ini terjadi apabila seseorang terlampau fokus meneliti setiap perincian maklumat sehingga menjadi buntu atau ragu-ragu untuk bertindak. Ketakutan melampau untuk melakukan kesilapan menyebabkan proses pembuatan keputusan terhenti sepenuhnya. Akibatnya, peluang-peluang keemasan mungkin terlepas begitu sahaja disebabkan kelewatan dalam mengambil tindakan. Akhir sekali ialah jurang kecenderungan semula jadi. Kita harus mengakui bahawa tahap keupayaan untuk berfikir secara saintifik dan logik berbeza bagi setiap individu. Tidak semua orang mempunyai bakat analitikal secara semula jadi. Oleh itu, ini menjadi cabaran besar kepada organisasi untuk merapatkan jurang tersebut melalui latihan yang berterusan dan penerapan budaya kerja yang mengutamakan logik berbanding intuisi semata-mata. Dalam dunia yang semakin kompleks dan berasaskan maklumat, individu yang memiliki pemikiran analitikal yang baik lebih mampu menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah dengan berkesan serta membuat keputusan yang tepat. Oleh itu, terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan untuk meningkatkan pemikiran analitikal dalam kalangan individu. Salah satu strategi utama ialah latihan secara berkala. Latihan yang konsisten seperti menyelesaikan teka-teki logik, menganalisis kajian kes serta membaca artikel berbentuk analitikal dapat membantu individu melatih otak untuk berfikir secara sistematik dan tersusun. Aktiviti ini merangsang fungsi kognitif seperti
penakkulan, penilaian dan pemprosesan maklumat. Sebagai contoh, permainan seperti Sudoku bukan sekadar hiburan, tetapi memerlukan pemain mengenal pasti pola nombor, membuat hipotesis dan menguji jawapan sebelum mencapai penyelesaian yang tepat. Begitu juga dengan permainan catur yang memerlukan pemain berfikir beberapa langkah ke hadapan, mempertimbangkan kemungkinan tindakan pihak lawan serta merancang strategi. Dalam konteks akademik pula, pelajar yang kerap membaca artikel jurnal akan lebih mahir mengenal pasti hujah utama, bukti sokongan dan kelemahan sesuatu kajian. Sebagai contoh tambahan, seorang pelajar boleh diberikan kajian kes tentang masalah ekonomi dan diminta mengenal pasti punca serta cadangan penyelesaian. Proses ini melatih keupayaan analisis secara mendalam. Kajian menunjukkan bahawa latihan berterusan dapat memperkukuh kemahiran berfikir aras tinggi, termasuk pemikiran analitikal dan kritis. Seterusnya, strategi yang boleh digunakan ialah menggunakan teknik pemetaan minda. Pemetaan minda merupakan satu kaedah visual yang membantu menyusun maklumat secara sistematik dan teratur. Teknik ini bukan sahaja membantu dalam mengingat maklumat tetapi juga memudahkan proses analisis kerana hubungan antara idea dapat dilihat dengan jelas. Sebagai contoh, dalam subjek sejarah, pelajar boleh membina peta minda yang menghubungkan peristiwa utama dengan sebab dan kesannya. Ini membolehkan pelajar memahami bagaimana sesuatu peristiwa berlaku dan kesannya terhadap masyarakat. Selain itu, dalam subjek sains pula, pelajar boleh menggunakan peta minda untuk menghubungkan konsep seperti ekosistem rantai makanan dan keseimbangan alam. Contoh tambahan dalam dunia pekerjaan, seorang pengurus boleh menggunakan peta minda untuk merancang strategi syarikat dan dengan menghubungkan objektif, sumber dan risiko. Dengan cara ini, individu bukan sahaja melihat gambaran keseluruhan tetapi juga mengenal pasti hubungan sebab akibat dengan lebih jelas. Oleh itu, teknik ini sangat berkesan dalam meningkatkan keupayaan analisis dan organisasi pemikiran. Di samping itu, mengkaji pelbagai perspektif juga merupakan strategi penting dalam meningkatkan pemikiran analitikal. Dalam proses membuat analisis, seseorang tidak boleh bergantung kepada satu pandangan sahaja kerana hal ini boleh menyebabkan bias dan kesimpulan yang tidak tepat. Sebaliknya, individu perlu menilai sesuatu isu daripada pelbagai perspektif bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Contohnya dalam isu penggunaan teknologi dalam pendidikan, pelajar mungkin melihat teknologi sebagai alat yang memudahkan pembelajaran. Guru pula mungkin berdepan cabaran seperti kekurangan latihan atau kemudahan. Manakala ibu bapa pula mungkin risau berdepan cabaran seperti penggunaan gadget. Dengan mengambil kira semua perspektif ini, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih seimbang. Contoh tambahan dalam isu alam sekitar seperti pembalakan, pihak industri mungkin melihatnya sebagai sumber ekonomi, manakala aktivis dalam alam sekitar melihatnya sebagai ancaman kepada biodiversiti. Analisis pelbagai perspektif ini membantu individu memahami kompleksiti sesuatu isu dalam mengelakkan keputusan yang terburu-buru. Pendekatan ini juga meningkatkan keupayaan menilai hujah secara objektif serta membina pemikiran yang lebih matang dan terbuka. Selain itu, membuat latihan dalam penyelesaian masalah turut memainkan peranan penting dalam membina pemikiran analitikal. Kaedah seperti problem based learning iaitu PBL memberi peluang kepada individu untuk berhadapan dengan situasi sebenar dan mencari penyelesaian secara aktif. Dalam proses ini, individu perlu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, menganalisis data dan membuat keputusan yang sesuai. Sebagai contoh, dalam projek berkumpulan, pelajar mungkin akan menghadapi masalah seperti kekurangan masa atau konflik antara ahli. Untuk menyelesaikannya, mereka perlu mengenal pasti punca masalah, membincangkan penyelesaian dan melaksanakan strategi seperti pembahagian tugas yang lebih sistematik. Contoh tambahan dalam kehidupan seharian, seseorang yang mengurus kewangan perlu menganalisis pendapatan dan perbelanjaan sebelum membuat keputusan seperti menabung atau berbelanja. Dalam dunia pekerjaan pula, seseorang jurutera perlu menganalisis punca kerosakan mesin sebelum membaikinya. Semua situasi ini memerlukan pemikiran analitikal yang tinggi kerana melibatkan proses mengenal pasti, menganalisis dan berbuat keputusan secara logik.
Akhir sekali, menggunakan alat teknologi juga merupakan strategi yang semakin penting dalam era digital masa kini. Teknologi seperti Microsoft Excel dan Python membolehkan individu menganalisis data dengan lebih cepat, tepat dan sistematik. Sebagai contoh, Excel boleh digunakan untuk mengira jumlah, purata dan peratusan data dengan mudah, manakala Python pula digunakan untuk menganalisis data yang lebih kompleks seperti ramalan dan permodelan. Sebagai contoh tambahan, seseorang peniaga boleh menggunakan Excel untuk mengenal pasti produk yang paling laris, manakala seseorang penyelidik boleh menggunakan Python untuk menganalisis data kajian. Dalam sektor pendidikan, guru boleh menggunakan teknologi untuk menilai prestasi pelajar dan mengenal pasti kelemahan mereka. Penggunaan teknologi ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan, tetapi juga membantu individu membuat keputusan berdasarkan data yang sahih dan tepat. Secara keseluruhannya, pemikiran analitikal merupakan kemahiran penting yang membantu individu memahami, menilai dan menyelesaikan masalah secara sistematik serta berasaskan bukti. Kemahiran ini membolehkan seseorang menguraikan maklumat yang kompleks, mengenal pasti corak dan membuat keputusan yang lebih tepat, rasional dan berkesan. Dalam bidang pendidikan dan pendidikan juga, pemikiran analitikal memainkan peranan besar dalam meningkatkan kefahaman pelajar, menganalisis data dan menghasilkan kesimpulan yang logik serta boleh dipercayai. Walaupun terdapat cabaran seperti memerlukan masa dan data yang berkualiti, kemahiran ini tetap memberi banyak manfaat dalam kehidupan harian dan profesional. Oleh itu, pemikiran analitikal perlu dipupuk secara berterusan supaya individu mampu menghadapi cabaran dengan lebih yakin dan membuat keputusan yang bijak. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.